Siapa yang kata nak gencatan politik? Zahid Hamidi. Siapa yang akhirnya lepas kata nak buat gencatan politik sebab rakyat, sebab COVID, akhirnya mencetuskan pilihan kejatuhan Menteri Besar Perak? Zahid Hamidi. Atau secara ringkasnya, KEM, Zahid, Najib dan Anwar. Mengapa? Bagaimana Anwar, Najib dan Zahid bersekongkol? Itu saya dah sebut dalam live-live yang lepas, jadi rujuk. Kalau saya ulang, benda ni akan menyebabkan live saya ni jadi terlalu rumit. Okay? Jadi rujuk kepada live yang lepas. Tapi bila saya cerita Zahid ni, ianya serupa dengan KEM, Zahid, Najib, Anwar. Satu tim ni, tag team ni. Okay? Trio ni. Okay. Zahid yang mencetuskan kejatuhan. Lepas dia cetuskan kejatuhan Menteri Besar Perak yang merupakan ahli PPBM, apa yang kita perhatikan? Nombor satu, PPBM, UMNO dan PAS mengaku bersekutu dalam pentadbiran kerajaan. Tetapi ahli pentadbiran, cantas ahli pentadbiran, macam mana mereka nak tadbir rakyat? Macam mana mereka nak jaga rakyat? Itulah rakyat jaga rakyat, menteri jaga poket. Itu saya peganglah, itu pendapat peribadi saya, itu hak saya. Jadi pentadbiran, cantas pentadbiran. Pentadbiran, bijak pentadbiran. Itu satu. Okey? Itu yang pelik. Kerajaan lawan kerajaan. Okey? Kononnya nak bermuzakarah, kononnya bermuafakat, kononnya sepakat demi rakyat. Tapi pentadbiran, cantas pentadbiran. Pihak kerajaan, cantas pihak kerajaan. Kedua, orang yang Zahid cantas adalah ahli muafakat nasional. Kononnya nak penyatuan ummah. Tapi dicantasnya pemimpin muafakat nasional. Okey. Tak ada muzakarah. Ianya semua pencaturan politik tanpa melalui muzakarah. Didakwanya kerajaan Melayu Islam, tapi konsep muzakarah diketepikan atas alasan-alasan yang tidak masuk akal. Kalau tanya Najib, sebab jual tanah ke Singapura. Kalau tanya Nazri, sebab lantik timbalan yang bukan UMNO. Kalau tanya orang lain, jawapan dia lain. Sebenarnya yang saya tahu, UMNO cuma nak rampas seberapa banyak negeri yang boleh sebab pilihan raya umum dah dekat. Jadi jentera pentadbiran akan membantu dalam kempen pilihan raya. Jentera pentadbiran negeri. Itu je. Okey? Sebab tu nak pegang Sabah, sebab tu nak pegang Perak, sebab tu nak pegang Johor. Okey? Yang ketiga, Zahid terang-terang memberitahu dia tidak menolak kemungkinan kerjasama dengan DAP. Dan yang saya faham, memang dia cuba sedaya upaya ke arah itu. Cuma dia tak berjaya sebab DAP menjadi berpecah, sekarang duk bertelagah. Dan disebabkan ini, UMNO juga berpecah di seluruh negara, lebih berpecah dari dulu dan banyak puak bertelagah. Okey? Zahid nak jadikan Perak sebagai negeri contoh kerjasama DAP dengan UMNO untuk meyakinkan DAP pusat, Timbi pusat bahawa kita serius, kita bukan main-main, supaya harap-harap semuanya setuju dengan Pakatan Harapan bergabung dengan atau bekerjasama dengan Barisan Nasional. Sebab apa? Sekiranya terjadi sebelum undi terakhir belanjawan pada 15 hari bulan, Anwar mungkin boleh dapat sokongan majoriti. Dan kalau Anwar dah yakin, maka dia akan tolak belanjawan. Bila dia tolak belanjawan, dia nak pastikan dia ada cukup surat akuan bersumpah supaya dia pasti kalau kerajaan jatuh, saya boleh jadi Perdana Menteri, maka dia akan cuba jatuhkan. Semuanya dah gagal, semuanya dah dalca. Kesannya apa? UMNO yang dah ditolak sekarang oleh ramai pemimpin Melayu Islam, akaumbi Melayu Islamnya, sebab perangai dia yang saya ceritakan tadi, tiba-tiba sekarang boleh berkata dia nak bekerjasama dengan DAP. Walhal UMNO bersubahat, tim A bersubahat dengan Kem Muhyiddin untuk runtuhkan Pakatan Harapan. Kerana apa? Nak satukan ummah, nak lawan musuh Islam. Siapa musuh Islam? DAP.
Yang nak bersekongkol dengan DAP siapa? UMNO Tim A juga. Nampak? Ini perjuangan peribadi Zahid, Najib dan sebagainya. Okey? Bila dah sebut macam tu, maknanya segala apa yang UMNO cerita pasal DAP ni boleh buang dalam tong sampah. Kalau boleh dengan Zahid sekali, dengan Najib sekali. Okey? Kalau hampa semua tak buka mata, tak tahulah nak kata apa. Okey? Tak tahu nak kata apa. Terus teranglah, tak tahu nak kata apa. So benda ni depan mata di media. Zahid keluar statement, tak tolak kerjasama dengan DAP. Jadi kau ingat Melayu Islam ni tak hampa. Korang pergilah buat survey kat luar. Dalam tanya, cakap dengan orang awam, tanya. Saya jumpa beberapa hardcore UMNO supporter dah frust. Sekarang ramai orang dah misi dia, kalau ada kuasa ketiga, mereka akan pergi kuasa ketiga, tidak kira walaupun kuasa ketiga itu adalah dari kalangan pemimpin sebelum ni, asalkan dia wujudkan blok sendiri. Siapa yang wujudkan blok sendiri? Tun. Dulu siapa yang kata Tun dikawal DAP? UMNO. Akhirnya siapa nak sekongkol dengan DAP? UMNO. Siapa yang duduk sebagai blok berasingan? Tun. Korang ni dah program benci Tun, benci Tun, benci Tun. Okey, dah program. Tapi kalau korang fikir, kebencian tu adalah berdasarkan kata-kata Zahid, orang-orang UMNO ni. Tapi yang kencing kat kau siapa? Mereka. Yang akhirnya bentuk blok sendiri tanpa kerjasama rasmi dengan DAP siapa? Tun. Fikir ya. Sebab itu saya sokong kenyataan hari ini oleh Datuk Senator Mazuki Yahya, bahawa perlu diwujudkan gabungan besar. Sekarang dah ada gabungan bebas, blok bebas kuasa ketiga, gabungan besar melibatkan sama ada parti ke, atau adun-adun ke, atau ahli-ahli parlimen ke, yang dah muak atau tidak berpuas hati dengan hala tuju kepimpinan parti masing-masing. Dan benda ni akan terjadi. Anwar Ibrahim tak ada harapan dah. Tak ada harapan dah. Korang boleh lupakan. Okey, Anwar Ibrahim. Takat ni pun tak mampu nak dapat akuan bersumpah. Impossible. Sebab saya tahu benda ni bukan saya spin, saya tahu. Okey. Jadi Anwar Ibrahim tolak tepi lah, minta maaf ya. Okey. Jadi inilah situasinya. Sekarang kau lihat di Perak apa yang terjadi. UMNO cantas PPBM. Lepas tu bila rancangan Zahid untuk kerjasama dengan DAP gagal, dia terpaksa merangkak kembali kepada PPBM dan PAS dan minta ampun maaf kepada Muhyiddin. Bila dia minta ampun maaf kepada Muhyiddin, seharusnya kalau dia jujur, kalau dia jujur, maka oleh kerana Zahid mencantas ataupun UMNO Tim A mencantas seorang Menteri Besar PPBM, maka perlulah benarkan Muhyiddin untuk calonkan seorang adun PPBM sebagai Menteri Besar. Tidak. UMNO cantas PPBM. Yang jadi Menteri Besar baru siapa? UMNO. Jadi Zahid bersandiwara. Hakikatnya PPBM sebenarnya kecut. Dia terpaksa, walaupun nampak Zahid merangkak ke PPBM, tapi PPBM kecut. Sebab kalau Zahid dah gagal nak kerjasama dengan DAP, kalau dia tak boleh kerjasama balik dengan PAS dan UMNO, PPBM, kalau tidak ada sepakat majoriti untuk calonkan seorang Menteri Besar, Sultan Perak mana tahu boleh isytihar darurat politik. Jadi akhirnya PPBM setuju. Siapa yang akan meludah dekat PPBM? Pengundi Melayu Islam yang segelintir lagi, yang tinggal, yang kononnya menyokong PPBM, itu pun tak akan tinggal lagi. Siapa yang akan meludah akhirnya Kak Zahid? Pemimpin Melayu Islam yang baki, yang tinggal dalam UMNO. Cuba, saya tak suruh anda percaya saya. Cuba pergi kat luar, bersembang dengan pakcik-pakcik, makcik-makcik, rakyat semua. Sekarang
Saya bersembang dengan beberapa orang-orang tua, kata mereka esok kempen, kalau dijanjikan apa-apa, kalau ada dana, kalau ada duit, ambil je duit tu, tapi sokong kuasa ketiga. Saya terkejut sebab ingatkan kita kena kempen untuk beritahu orang berkenaan kuasa ketiga ni. Ini keluar mulut mereka, kami nak cari pihak ketiga. Mereka tak kata kuasa ketiga, pihak ketiga. Saya tanya, ramai saya tanya, adakah does it make a difference kalau pihak ketiga ni adalah dari kalangan pemimpin lepas? Tak kisah. Sekarang ni jawapan mereka, PN dah fail, BN dah fail. Kerajaan ada yang kata jugalah kerajaan dahulu dah fail ke apa. Sekarang kita cari yang ketiga. Biar dari kalangan pemimpin yang sedia ada, tapi kalau dia tonjolkan sebagai pihak ketiga, mereka kata pihak ketiga, saya yang betulkan, saya kata kuasa ketiga.